Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Amin. Saya Riviera Viviani Rinus alias Ciwol, kumpulan PPI SMP PJSK 3, ambilan 2024 dan 2029, akan membentangkan isu persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih melibatkan wilayah darat, maritim dan udara antara Malaysia dengan negara jiran seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan China. Konflik ini memberi kesan terhadap hubungan diplomatik dan menimbulkan ketegangan serantau. Ia turut memberi impak kepada kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya negara. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang isu ini penting untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Darat, pertikaian sempadan darat dan kedaulatan wilayah. Sabah pernah dituntut oleh Filipina berdasarkan warisan Kesultanan Sulu, dan tuntutan ini walaupun tidak diiktiraf, Malaysia masih sesekali menimbulkan ketegangan. Insiden pencerobohan Lahadatuk tahun 2013 memperlihatkan kumpulan bersenjata dari selatan Filipina mendarat di Sabah menuntut wilayah tersebut, mengakibatkan konfrontasi dengan pasukan keselamatan Malaysia. Konflik itu berjaya dipatahkan, tetapi insiden ini menunjukkan isu tuntutan Sabah boleh mengundang ancaman keselamatan sebenar dan menggugat komuniti setempat. Selain itu, Malaysia pernah berhadapan tuntutan bertindih ke atas Pulau Batu Putih, Petra Branca, dengan Singapura dan Pulau Sepadan serta ligitan dengan Indonesia. Kes-kes ini diselesaikan melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ 2002. ICJ memutuskan sepadan dan ligitan milik Malaysia, manakala pada tahun 2008 ICJ memutuskan Batu Putih milik Singapura dan Middle Rock milik Malaysia. Insiden serangan Lahadatuk Sabah. Laut, Malaysia terlibat dalam beberapa tuntutan maritim bertindih. Laut China Selatan merupakan contoh utama, di mana sebahagian perairan dan pulau seperti Kepulauan Spratly dituntut serentak oleh Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Malaysia menuntut sebahagian Spratly berhampiran Sabah, termasuk pulau layang-layang, manakala China, Vietnam, dan Taiwan menuntut hampir keseluruhan kepulauan tersebut. Pertidihan tuntutan juga berlaku dengan Indonesia. Contohnya, di Laut Sulawesi seperti Blok Ambalat, dan dengan Singapura sempadan perairan Johor dan Singapura. Pada 2018, timbul konflik apabila Malaysia mengumumkan had baharu pelabuhan Johor yang bertindih dengan perairan yang dituntut Singapura. Namun, rundingan berjaya meredakan ketegangan. Secara keseluruhan, pertikaian maritim sering berkait dengan perebutan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE dan perikanan dan sumber hidrokarbon. Peta berikut menggambarkan tuntutan maritim bertindih di Laut China Selatan. Garis merah menunjukkan kawasan tuntutan China, termasuk Taiwan, yang meliputi sebahagian besar laut dikenali sebagai 9 garis putus, manakala garis berwarna hijau, biru, kuning, dan ungu mewakili tuntutan ZEE oleh Brunei,
Vietnam, Malaysia, dan Filipina masing-masing. Kita dapat melihat bagaimana tuntutan Malaysia kuning di sekitar perairan Sabah dan Sarawak bertindih dengan tuntutan negara lain di kawasan perairan strategik yang kaya dengan sumber. Pertindihan ini menjadikan Laut China Selatan sebagai zona konflik sempadan yang kompleks melibatkan banyak pihak. Udara. Malaysia pernah bertindih kawalan ruang udara dengan Singapura. Contohnya, pada tahun 2018 hingga 2019, wujud pertikaian tentang kawalan Flight Information Region (FIR) di selatan Johor apabila Singapura ingin melaksanakan sistem pendaratan instrumen ILS di seletar yang melibatkan ruang udara Johor. Malaysia bertegas mahu mengambil semula kawalan ruang udara yang diurus Singapura sejak tahun 1974 demi kedaulatan. Pertikaian ini diselesaikan secara rundingan pada tahun 2019 dengan persetujuan kedua pihak menyelesaikan prosedur penerbangan dan semakan semula perjanjian FIR tahun 1974. Selain itu, pencerobohan pesawat tentera udara asing pernah berlaku. Contohnya, 16 pesawat China memasuki ruang udara zon maritim Malaysia berhampiran Borneo pada tahun 2021 mencetuskan bantahan diplomatik karena menggugat kedaulatan negara. Peta pertama menunjukkan Malaysian Flight Information Region dan peta kedua adalah peta laluan penerbangan 16 pesawat China yang memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Pertama, ekonomi. Pertikaian sempadan yang berlarutan boleh menjejaskan ekonomi negara. Konflik tuntutan di laut, misalnya, menimbulkan ketidakpastian kepada industri minyak dan gas serta perikanan. Syarikat minyak mungkin berdepan risiko operasi di kawasan dipertikai dan hasil laut bagi nelayan terkesan jika perairan ditutup atau timbul insiden. Menurut laporan, pertikaian maritim meningkatkan risiko terhadap sektor ekonomi seperti hak tangkapan ikan dan eksplorasi minyak dan gas di kawasan terbabit. Sebagai contoh, ketegangan dengan China di perairan Sabah, Sarawak tidak menghalang Petronas meneruskan cari gali. Namun, kapal pengawal pantai asing yang menceroboh zon ekonomi Malaysia boleh mengganggu operasi dan meningkatkan kos keselamatan. Di sempadan darat, insiden pencerobohan atau ketegangan boleh mengganggu perdagangan rentas sempadan. Kes Lahad Datuk tahun 2013 misalnya menyebabkan perdagangan bata antara Sabah dengan Filipina di Tawi-Tawi terhenti sementara waktu demi keselamatan. Hal ini menunjukkan konflik sempadan turut boleh memberi kesan langsung kepada ekonomi, tempatan dan perdagangan dua halak. Kedua, politik. Dari sudut politik, isu persempadanan sensitif karena menyentuh kedaulatan negara. Pertikaian tuntutan bertindih berpotensi menjejaskan hubungan diplomatik Malaysia dengan jiran terdekat. Contohnya, hubungan Malaysia dan Indonesia dan hubungan Malaysia dan Singapura pernah tegang akibat isu sempadan seperti kes Ambalat dan Batu Putih. Konflik sempadan juga boleh menjadi alat politik domestik. Kerajaan juga perlu tegas mempertahan wilayah untuk mengelak kritikan pembangkang atau sentimen rakyat yang tidak puas hati. Di peringkat serantau, pertikaian berpanjangan membawa risiko konflik bersenjata
terutamanya apabila kuasa besar terlibat seperti dalam Laut China Selatan. Dasar Keselamatan Negara Malaysia mengakui tuntutan bertindih yang tidak ditangani mampu mencetuskan konfrontasi ketenteraan dan bahkan menarik campur tangan kuasa luar jika situasi meruncing. Oleh itu, isu ini adalah cabaran geopolitik utama yang memerlukan kebijaksanaan politik dan diplomasi tinggi. Ketiga, sosio-budaya. Konflik persempadanan turut memberi kesan sosio-budaya dan keselamatan masyarakat. Kawasan sempadan yang dipertikai boleh menyaksikan insiden pencerobohan atau pergolakan yang mengancam penduduk setempat. Sebagai contoh, pencerobohan oleh militan Sulu di Lahadatu bukan sahaja isu keselamatan, tetapi meninggalkan trauma sosial kepada komuniti di Sabah. Puluhan nyawa terkorban dan rasa takut tercetus dalam kalangan penduduk tempatan. Pasca insiden, kerajaan menubuhkan ESCOM, Eastern Sabah Security Command, untuk memperkukuhkan keselamatan di sempadan timur Sabah. Dari segi budaya, pertikaian sempadan boleh membangkitkan semangat nasionalisme atau sentimen anti negara jiran yang meruncingkan hubungan masyarakat rentas sempadan. Di Malaysia, kampanye kesadaran awam dijalankan mengenai hak kedaulatan negara agar rakyat paham situasi tanpa menyemai kebencian melulu. Selain itu, sempadan yang tidak jelas juga menyelitkan hubungan komuniti yang berkerabat atau mempunyai pertalian etnik merentasi sempadan, misalnya antara orang Sabah dan suku-suku di selatan Filipina atau Kalimantan. Oleh itu, menyelesaikan pertikaian ini penting untuk keharmonian sosial di kawasan sempadan. Kesimpulannya, konflik persempadanan dan tuntutan bertindih membawa berbagai implikasi kepada Malaysia. Dari sudut ekonomi, ia mengganggu aktiviti perdagangan dan pelaburan. Politik pula terjejas akibat ketegangan diplomatik. Dari segi sosial budaya, hubungan antara rakyat serantau turut terkesan. Oleh itu, penyelesaian secara diplomatik dan kerjasama serantau amat penting demi keselamatan dan kemakmuran negara. Sekian dan terima kasih dari saya.